Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan para jemaah Misbahul Absar yang mengikuti kuliah maghrib hari Isnin Masjid Al-Firdaus. Para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan dan kurnianya dapat kita sekali lagi meneruskan bahagian yang ketiga, iaitu sebab yang ketiga mengenai keharusan berdiri ketika membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita sudah lalui 12 bahagian dalam sesi online ini, keharusan untuk menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdalilkan nas-nas umum daripada Quran dan Sunnah, dan tidak terjumpa sepotong nas daripada Quran atau hadis melarangnya. Malah 12 bahagian tu, siapa yang mengikuti semua mendengar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang menggalakkan tidak secara langsung. Maka secara umum diperbolehkan, dan alim ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat, tidak ada satu yang terkecuali, semua daripada Ahli Sunnah wal Jamaah kita. Adapun yang tidak bersetuju, kita dapati mereka tidak mempunyai sanad atau bersambungan dengan alim ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu mereka ni daripada luar pagar perkarangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, Alhamdulillah, 12 bahagian keharusan sudah kita lalui, dan kita sudah mulakan bahagian yang baru yang dikatakan sebab diperbolehkan kita berdiri ketika Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam 2 minggu yang lalu kita telah jelaskan ada 5 sebab diperbolehkan kita berdiri ketika membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama, oleh kerana ia adalah luahan para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca riwayat hidup Nabi sampai pada detik-detik kelahiran Nabi, maka ia adalah detik yang menggembirakan para pecinta, yang merasakan bergoncangnya jiwa dan raganya mereka. Maka luahan yang terdaya mereka lakukan hanya berdiri memberikan penghormatan kepada detik-detik yang sangat mereka inginkan, iaitu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tradisi ini, cara begini oleh para pecinta disambut oleh seluruh ahli pecinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sama ada kaum muslimin di utara, selatan, barat dan timur, semuanya sepakat. Dan kita menggunakan dalil kata-kata hadis Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, kalau seluruh umat setuju dan ulama-ulama semua setuju, maka ia adalah sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika umat itu menolak dan para ulama juga menolak, maka ia termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ia ada sesuatu yang dipersetujui oleh alim ulama kita, dan ia adalah sesuatu yang elok, yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama berdirinya ketika Maulid Nabi, kerana telah diterima masyarakat sebagai satu tradisi baik oleh a'immatul ummah, oleh para imam-imam madhab kita. Yang kedua, minggu lalu kita telah menerangkan secara perinci bahawa digalakkan dalam syarak berdiri untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang mempunyai kelebihan, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang mempunyai sesuatu yang Allah berikan daripada nikmat-nikmatnya. Maka tidak menjadi salah untuk kita berdiri. Malah ada alim ulama kita dah menulis kitab menerangkan secara perinci, seperti Imam Nawawi dalam kitab tarkhisnya, kitab At-Tarkhis, kalau saya boleh baca balik kitabnya, At-Tarkhis fil Ikram bil Qiyam, 60 lebih kurang 86 muka surat, diterangkan diperbolehkan kita berdiri untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan, memuliakan orang. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menulis kitab Raf'ul Malam
anil qail bi istihsanil qiyam min ahli al-fadl atau min ahli al-fadail. Beliau juga dah menulis kitab untuk membetulkan pahaman-pahaman yang melarang berdiri untuk manusia. Sebab ada fahaman di sana, kalau kita berdiri untuk manusia, maknanya kita telah menjadi hamba pada manusia. Kalau kita memberi penghormatan sambil berdiri, seolah-olah kita ini menduakan Tuhan. Biar qiyam kita lillah, biar sujud kita, hidung kita untuk Allah. Maka golongan seperti ini tak berdiri untuk manusia dan tak cium tangan manusia, tak cium manusia langsung. Dia mempunyai anak yang ramai, dia tak cium langsung kerana baginya hidung hanya untuk sujud, maka dia tak cium manusia. Padahal setiap amalan tu dengan niat. Boleh kita lakukan cium kepada anak-anak kita kerana sayang mereka, bukan menyembah. Jadi niatlah yang meletakkan sesuatu diperbolehkan atau tidak. Maka golongan keliru seperti ini, mereka tidak mengizinkan berdiri untuk manusia kerana bagi mereka itu adalah hamba manusia, itu adalah menyembah manusia. Padahal Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani memperbolehkan, malah imam-imam lain semua membolehkan berdiri untuk memberikan kemuliaan. Itu pengajian yang lalu, dan insya-Allah petang ni ringkas atau ketika ini secara ringkas kita akan menerangkan bahawa diperbolehkan berdiri kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan untuk kita berdiri kepada ketua-ketua kita. Jangan terperanjat bila kita dengar hadis Nabi yang menggalakkan kita berdiri untuk ketua kita. Kenapa para sahabat berdiri untuk Rasulullah tak kasih? Itu ada pengecualian dia. Itu ada pengecualian istisna makhsus, ada istisna yang tersendiri. Rasulullah lebih tahu kenapa dia melarang. Antara sebab alim ulama cuma andaikan adalah khawatir kalau ia menjadi fardu bagi para sahabat. Tiap kali Rasulullah datang menjadi wajib untuk mereka berdiri. Ayat Quran akan turun dan menggalakkan. Dikhawatiri ada ayat yang menyokong. Kerana ayat Quran itu turun mengikut rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kehendak dan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkeinginan macam mana, Allah akan aturkan mengikut keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin Kaabah tu kalau bagus menjadi kiblat bukan Baitul Maqdis, maka turun ayat. Tengok baru terlintas dalam hati. Inginkan kalau Allah perkenankan dalam hatinya supaya kiblat itu ditukar daripada Masjidil Aqsa kepada Kaabah, maka terus spontan turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Begitu juga dengan hal-hal yang lain dalam sirah. Nabi khawatir perkara itu menjadi sesuatu yang disokong oleh Al-Quran, apa yang terlintas dalam hatinya, maka dia menjauhi perbuatan itu. Khawatir ada ayat yang menyokong seperti tarawih, seperti siwak. Ini semua adalah hal-hal yang Nabi cuba ringankan agar umat kebelakangan tidak rugi dengan kefarduan tersebut. Antara yang menarik ialah tidak diberikan izin para sahabat berdiri untuk dirinya, khawatir menjadi kefarduan yang berat bagi sahabat dan juga kerugian bagi umat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ia adalah sesuatu yang bagus dan baik. Manakah hadis yang menggalakkan Rasulullah menggalakkan kita untuk berdiri untuk ketua kita? Hadis ni ada dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang dipersetujui oleh Imam Bukhari dan Muslim dan beberapa imam-imam yang lain. Dalam kitab ada menyebut tentang Sa'ad bin Mu'az. Ketika itu Sa'ad bin Mu'az sedang sakit, maka dia dibantu oleh dua sahabat untuk masuk ke kalangan para sahabat yang lain. Maka Rasulullah mengatakan kepada semua yang hadir di situ, qumu li sayyidikum, berdirilah untuk ketua kamu. Sebab Sa'ad bin Mu'az ini adalah ketua daripada kabilah Ansar. Maka bila dia datang kepada kaumnya itu, Rasulullah bersabda kepada kaumnya, qumu ila sayyidikum, berdirilah untuk ketua kamu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh terdapat dalam beberapa kitab hadis. Maka ada juga yang ingin menentang hadis itu dengan mengatakan Rasulullah suruh berdiri sebab Muaz sedang sakit.
Muaz sedang sakit, jadi Rasulullah ingin para sahabat menyokong dia sebab dia sedang dibantu oleh dua sahabat lain. Maka Rasulullah ingin para sahabat tu membantu. Maka ahli hadis kita telah menjawab, tidak, Rasulullah bukanlah orang yang bercakap kemudian percakapannya menjadi keliru. Apa yang dicakap tu adalah qalla wadal, ringkas dan tepat dan padat. Apa yang disebut oleh Nabi itu betul. Qumu li sayyidikum, kalaulah Nabi berniat agar berdiri itu ditujukan kepada orang sakit, Nabi akan menyebut qumu ila maridikum, berdirilah untuk orang sakit kamu. Tapi tidak berlaku. Nabi tak cakap berdirilah untuk orang sakit kamu, tapi berdirilah untuk ketua kamu. Dan kalaulah Rasulullah menyebut berdirilah untuk orang sakit kamu, tak akan ditujukan kepada semua yang hadir di situ, hanya beberapa orang yang dekat-dekat dengan Muaz. Tetapi Rasulullah menyebut qumu ila sayyidikum kepada semua yang hadir di situ. Jadi itu nampak betul apa yang berlaku itu adalah Rasulullah galakkan orang-orang bawahan menghormati orang-orang atasan. Dan jawatan tinggi, ketua, menteri, raja, walaupun pada zahirnya manusia yang lantik, hakikatnya Allah juga yang melantik. Jadi itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlulah sebagai umat kita dah tak salah lagi berdiri untuk Rasulullah, kerana tidak ada khawatir ayat turun mewajibkan lagi. Kalau pada zaman Nabi ada kekhawatiran, takut ada ayat mewajibkan dan menjadikan keberatan. Tapi selepas kewafatan Nabi SAW tidak ada kekhawatiran lagi. Boleh berdiri untuk ketua kita. Sebab itu hari ini kita lihat satu dunia mengamalkan hadis Nabi SAW walaupun bukan Islam, iaitu mereka berdiri bila ketua-ketua mereka datang. Bila mereka sedang duduk bermakan-makan, lalu ketua, presiden masuk, menteri masuk, semua berdiri. Itu kan pada hadis Nabi SAW, qumu ila sayyidikum. Malah Rasulullah juga pernah berdiri ketika jenazah Yahudi sedang disusung. Sedang disusung berjalan, Rasulullah berdiri tengok, hormat. Kalau yang dah mati itu dihormat, apatah lagi yang hidup. Baik, insya-Allah itulah kali ini insya-Allah kita secara ringkas menerangkan bahawa diperbolehkan kita berdiri untuk ketua-ketua kita. Kalau kita jadikan Rasulullah sebagai ketua kita, maka tidak menjadi salah untuk kita berdiri untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Malah orang-orang yang telah hadiri majlis-majlis maulid, kalau kita tanyakan kepada mereka apakah detik yang paling menarik ketika membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya pasti akan menjawab ketika mereka berdiri membaca selawat kepada baginda. Itu adalah sesuatu yang paling manis dalam hidup mereka, paling indah. Hati mereka rasa paling bahagia kerana di samping berdiri mereka berselawat lagi kepada baginda. Dan itulah pemberian yang paling terhormat. Kalau kita nak kasih orang hadiah, kita kasih waktu kita duduk, kita kasih dia, atau kita berdiri kita kasih. Kalau kita nak memberi hadiah kepada orang kita kasihi, takkan kita kasih waktu baring, takkan kita kasih waktu kita duduk. Kita akan berdiri dengan susah payah kita akan berdiri untuk memberikan kepadanya, kerana dalam memberi waktu ketika berdiri adalah penghormatan yang berlaku ketika memberi. Dan kita memberi salam ketika berdiri, alangkah indah dan enaknya ketika itu. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah waktu-waktu untuk kita membaca maulid semula selepas wabak ini berakhir, untuk kita sekali lagi berdiri membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri, menyerah dan berpasrah, menghadiahkan kepada Rasulullah SAW, di mana hadiah itu bermanfaat kepada kita. Sebab setiap kali kita membaca selawat, bukan sahaja kita dapat pahala, Rasulullah juga jawab selawat kita 10 kali. Malaikat yang memikul atau mengangkat selawat kita ke hadrat Nabi SAW juga membalasnya dengan 10 kali. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membalas selawat kita 10 kali. Satu selawat kita membaca, kita dapat 30 dengan spontan. Mana nak cari satu ibadah seperti itu melainkan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang Allah letakkan kepada baginda untuk umat mengenang usaha dan jasanya. Kalau disebut nama Allah,
Kita tak disuruh membaca subhanahu wa ta'ala atau kita membaca azza wa jalla atau jalla jalaluh. Tak disuruh, tak diwajibkan, hanya sunnah-sunnah biasa. Tetapi kalau nama Muhammad disebut, kita tak membaca selawat, tak berselawat kepadanya, kita dikira umat yang bakhil, umat yang sombong. Begitulah hebatnya kedudukan yang Allah sendiri letakkan supaya umat menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ingin dan mengenal dia, iaitu Allah. Kalau kita nak dekatkan diri pada Allah, maka harus memuliakan Nabi dahulu, mengikuti jejak langkahnya dahulu. Itu adalah sebagai aturan dari Allah. Kalau kamu langsung nak ibadah pada Allah, nak terus berkomunikasi dengan Allah, berdoa siang malam, tapi mengenepikan Rasulullah, mengenepikan selawat, termasuk amalan-amalan yang diabaikan oleh Allah nanti. Dikhawatiri termasuk orang-orang yang mempunyai kebajikan yang banyak, tetapi disia-siakan atau dijadikan ia sesuatu yang tak bermanfaat, kerana Allah tak inginkan ibadah orang-orang seperti itu. Allah inginkan ibadah orang-orang yang menyantuni Nabi, orang yang mengenang jasa Nabi, orang yang banyak mengingati dan merindui Nabi, orang yang mencintai dan mengikuti jejak langkah Nabi. Orang seperti itu walaupun ibadahnya sedikit, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang terus meninggikan sunnahnya, menjunjung segala perintah Allah, tapi mengenepikan Nabi, mengenepikan cinta Nabi, mengenepikan hak Nabi dalam hati umat. Hak Nabi dalam hati umat ialah mencintainya lebih pada dirinya, baru sempurna iman kita pada Allah. Baik, sampai dari sini dahulu yang dapat kami kongsi bersama, iaitu hadis mengenai kata-kata Nabi kepada kepada Sa'ad bin Mu'az, qumu ila sayyidikum. Maka ini adalah satu petunjuk yang digalakkan kita berdiri untuk orang-orang yang mulia. Sampai di sini dahulu, insya-Allah. Jika diberikan jadi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendengar sebab yang keempat daripada 5 sebab diperbolehkan kita berdiri ketika mahalul qiyam, iaitu membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.